jari tak? Saya tu tak beli. Pasang tak jari? Tak ada. Nanti kata dia potong step. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام وأصحابه شؤونهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول حسبنا الله ونعم الوكيل. Dia dapatkan sekali pada Syekh Ruslan Dimishq dan juga Syekh Zakaria Al-Ansari. Sya'un lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi istafa min ibadihi al-awliya'i. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin masdarul ulumil al-atqiya'i wa ala alihi wa sahbihi zawil fadl wal ihtida'i amma ba'du. Kitab ini adalah syarah Fathur Rahman di syarah risalah Al-Wali Raslan, dikenali dengan Ibnu Raslan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillahilladzi istafa min ibadil awliya. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memilih di kalangan hamba-Nya siapa dia Tuhan pilih para awliya, kekasih-kekasih dia, wali-wali Allah. Wassalatu wassalamu, salawat dan salam ala Sayyidina Muhammadin. Salawat dan salam atas penghulu besar kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masdaril ulum, tempat terbit segala ilmu, al-atqiya, orang yang bertakwa. Wa ala alihi wa sahbihi, dan atasnya dan sahabatnya zawil fadl, yang mempunyai kelebihan dan petunjuk. Amma ba'du. Kemudian daripada itu, inilah risalah tauhid. Risalah tauhid, mana tauhidul khas, yang diterjemahkan oleh sahabat itulah Muhammad Hafiz, Ustaz Muhammad Hafizuddin bin Hasan di Pahang. Risalah tauhid merupakan satu-satunya pusaka bernilai yang ditinggalkan oleh Syekh Raslan Ad-Dimishqi, atau juga dikenali sebagai Wali Arsalan, ya, di Dimishq, di Dimash ni, untuk tatapan kita umat Muhammadiyah yang terkemudian. Dan pusaka ini walaupun kecil dan nipis pada sudut mana helaiannya, namun isi kandungnya sangat besar, bermanfaat dan tinggi perbahasan. Kalau nak Jawi macam Dorul Napis kan, tabat tujuh sikit kita ada, tapi bahas tinggi. Ini bagi cili padi. Sebab dia bahas ni tauhid khas, bukan tauhid am. Perkara yang terbukti dengan khidmat dan syarahan oleh para ulama yang agung yang datang selepasnya, seperti Syekh Zakaria Ansari. Siapa tak kenal Syekh Zakaria Ansari? Wali besar, ulama fiqh, ulama tasawuf, semua dia tu. Dia alim bainal ilmain, zahir wal batin. Syekh Zakaria Ansari dia wafat, dia mengaji umur dia 40 tahun. Apa orang kata apa dia tu bangka nak belajar, orang sorak dia. Sekali meratuk, alim besar satu dunia siapa tak kenal. Dalam mazhab Syafi'i siapa tak kenal Syekh Zakaria Ansari. Bahkan kitab dia pula paling hebat. Kalau mengaji kitab dia kan, Syekh Zakaria Ansari, di antara kitab dia pun kan, iaitu Syarah bagi Tanqilu wa Abi Zur'ah Tahrim. Kalau baca kitab dia memang berasap Fathul Wahab, semua piau-piau. Kalau pondok je boleh baca petahap tu, bolehlah nak buka pondok, boleh baca Fathul Wahab tu.
Dia ada 40 tebal kita. Kalau baca berasap kepala. Barat dia tinggi ya. Tapi dia belajar umur 40 tahun, dia kena sorak dengan orang apa dia tu bangka. Akhirnya dia ulama besar. Ulama PK pun alim besar, dan ulama sufi pun alim besar. Dan wali besar. Karamat dia, doa dia mustajab. Tu yang saya selalu cerita dia. Seorang buta asli, dia buat berubat tak baik, minta dia doa dia. Jadi syarat kalau kau nak suruh aku doakan kau kena keluar dari kampung. Dan kalau Tuhan mustajabkan mata kau dah celik, kau jangan balik lagi kampung ni. Kecuali kau dah dengar aku dah tak ada kau balik ni. Tu. Wali takut orang puji. Kita hari ni pula buat hari jasa mulia kenang. Seorang bagal, seorang bebal lagi. Ya, wali besar ni kan. Dia syarat. Orang tu pun keluar lah. Dia pun semayang ajab doang, pum, terbuka mata kan. Nak balik tak balik, dah janji. Kan. Dan pada dengar Syekh Zakaria ada wafat, boleh balik. Balik orang betul peranjat tengok dia tadi. Baru orang tahu cerita je apa. Ni berkat doa Syekh Zakaria. Aku berubat bertahun, puluh tahun, beribu duit habis tak baik. Ini berkat doa dia telah sembuhkan. Tapi dia tak ada lah. Dia macam tu hebat, takut dipuji. Itu mana orang yang apa? Mendapat pengenalan makrifat sebenar dengan Tuhan. Dia tak nak gadaikan harga makrifat kelazatan sangat tinggi dengan makhluk di tanah ni. Tak payah dia. Kan beradab pada makhluk, habis terbakar makrifat kali kan? Hanyut sendiri. Syekh Zakaria Ansari sehebat ini dan mensyarahkan kitab ni. Ini lagi hebat Syekh Ibn Ruslan, atau orang panggil Ibn Raslan sebenarnya. Orang panggil Ibn Ruslan, dia Raslan. Dia sirah, kita pergi makam itu dengan Tuan Syekh Faiz. Dahsyat hebat. Perkara yang terbukti dengan khidmat dan syarah oleh para ulama yang agung yang datang selepasnya ialah Syekh Zakaria Al-Ansari, Syekh Abdul Ghani An-Nabulisi, Syekh Saleh Ibn bin Muhammad Ash-Ash'ai, dan ramai lagi lah menunjukkan kitab dia hebat. Kecil tapi dia sarah, masya-Allah. Antara syarah mana kupasan kepada risalah ini yang ringkas atau bermanfaat dalam menghuraikan maksud penulisan Wali Ar-Raslan ni ialah Syarah Fathur Rahman. Nama kitab ni Fathur Rahman yang dikarang oleh Syekh Zakaria Al-Ansari. Dan kupasan Syekh Zakaria amat membantu para pencipta karya Wali Arsalan ni dalam memahami maksud pembicaraan ni, ya. Dan sini Al-Fakir kemukakan teks Arab serta terjemahan apa? Ustaz Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hafizuddin bin Hasan. Dalam angkat matabat ini. Ada lagi dia tak faham. Dia tak faham. Dan para asatizah dan mereka yang mencintai ilmu tasawuf ini dengan penuh harapan agar ia dapat diambil manfaat sebagai pemudah cara dalam pengajian dan dibaiki kesalahan-kesalahan yang pasti wujud dalam terjemah ini. Semoga terjemahan yang dikemukakan keberkatan oleh Allah SWT seperti mana telah diberikan matan dan syarah yang asal, di samping sebagai amalan saleh yang mampu memberikan syafaat di akhirat nanti. Biodata Syekh Raslan Ad-Dimishki. Nama dan panggilannya. Beliau ialah Syekh Raslan Ibni Yaqub Ibn Abdullah Ibn Abdul Rahman Al-Ja'bari Al-Sufi. Juga dikenali dengan nama Arsalan. Berasal daripada Ja'bar, ya, tetapi membesar di Dimishq, di Dimashq. Menurut Syamsuddin Al-Jazari, Ibnu Raslan dalam bahasa Turki dia bermaksud, dia panggil apa? Singa tu. Garang singa. Dan Syekh Raslan adalah seorang yang zuhud, menjadi ikutan dan saleh, bahkan di wali besar banyak kelamat, mempunyai ahwal yang terkenal dan muka syafah kasyaf yang masyhur serta pencapaian yang cukup banyak. Di antara guru rohani dia, Syekh Raslan bersohbah mana bersama dalam didikan guru dia dengan sejumlah para guru dia, ya. Antara ni ialah Syekh Abdul Amir Al-Muwaddib, ya, iaitu makam Syekh Abdul Amir terletak di dalam kubah di depan pintu Tuma,
ya, kasiran. Dan Syekh Abdul Amir berguru kepada Syekh Yasin, murid kepada Syekh Maslamah. Seorang Maslamah pula berguru dengan Al-Aqil, ya, merupakan murid kepada Syekh Ali, ya, Ibnu Ulaim. Dan Syekh Ali diriwayatkan bersohbah dengan Syekh Abu Sa'id Ibn Isa Al-Huzzar, dan berguru kepada As-Sarri As-Sakati, guru bagi siapa? Syekh Abu Yazid Al-Bastami radhiyallahu anhu. Justru silsilah ilmu rohani Syekh Raslan bersambung jalur sampai kepada Syekh As-Sarri As-Sakati, yang guru kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Ana hebat-hebat tuan-tuan. Pekerjaan di Syekh Raslan bekerja dalam bidang pengukiran. Ya, dia buat apa? Ukir kayu, bentuk kayu. Diceritakan bahawa beliau mengambil upah dalam kerja mengukir kayu, ya, selama 20 tahun, dan memberikan kepada Syekh Abdul Amir. Pendapatan tu diberikan pada guru Hindan, guru rohani beliau. Guru inilah yang memberikan makanan kepada beliau. Ya, ada ketika beberapa kelaparan dan kadang-kadang kenyang dengan makanan tersebut. Begitulah keadaan Syekh Raslan. Dan menurut riwayat yang masyhur, hasil upah yang diperoleh daripada pekerjaan dia tadi 1/3 pertama digunakan untuk infak diri sendiri, 1/3 untuk sedekah, 1/3 dia untuk pakaian dan keperluan dia. Dia bagi 3/3 dia infak, untuk jalan Allah Ta'ala, pakai miskin dan sebagainya. Dan karamat Syekh Raslan radhiyallahu anhu merupakan salah seorang ulama besar di tanah Syam. Pentadbiahan para murid di Syam terhenti di tangan beliau. Memang masa itu dia top sungguh, tu wali besar. Dan menjadi tumpuan manusia dari segenap pelosok yang datang menziarahi beliau. Dan Syekh Abu Raub Al-Manawi telah menukil di dalam Tabaqat Sughra bahawa Syekh Raslan merupakan imam ahli sufi yang memiliki keadaan yang sangat ajaib. Beliau dikurniakan ahwal, ya, yang istimewa dan banyak karamah yang ganjil. Dan Abu Al-Mahasin Yusuf Ibn Syekh Abu Bakr Al-Iraqi Al-Arbali berkata bahawa beliau telah mendengar datuknya, iaitu Abu Khair Barakah yang lebih dikenali sebagai Al-Hims, menyebut seramai 15 orang pemuda datang kepada Syekh Raslan Ad-Dimishki. Sedangkan pada ketika itu tidak ada di tangan beliau pada ketika itu melainkan 5 keping roti. Kemudian Syekh Raslan meletakkan roti-roti tersebut di tangan mereka beserta dengan dukah, ini sos manis, dimakan bersama roti itu. Lalu beliau berkata, bismillah, ya, makanlah oleh kamu semua, wahai Tuhan, berikanlah keberkatan apa yang ada pada yang engkau rezekikan kepada kami. Maka mereka semua pun memakan roti tersebut sehingga kenyang, walhal ketika itu mereka sangat kelaparan, ya. Lebihan roti-roti tadi yang masih berbaki diagihkan sesama mereka pula. Mereka berpisah dengan Syekh Raslan Dimishki itu bermusafir ke Baghdad, dan kata mereka sungguhnya mereka telah masuk ke Baghdad dan bersama-sama mereka ada lagi sedikit baki roti, sedangkan mereka telah memakannya sepanjang perjalanan. Makan-makan tak habis. Maksudnya apa? Rezeki yang sedikit cukup angka yang banyak dan masa yang dah. Itu kata pewaris Nabi. Rasulullah banyak benda macam ni berlaku kan. Sikit Rasulullah doakan Nabi, makan begitu tak luak pun, ya. Ada seorang sahabat tu dapat tamar Rasulullah bagi, dia makan tak habis-habis dan habis tu dia sukat je habis. Dia jumpa baginda kata, kalau kau tak sempat kau mati tak bergerak lagi. Makan tak habis, tak luak. Ada banyak makan sedikit cukup angka yang banyak. Itu pula makan banyak tak cukup seorang. Kaki barang yang kan, barang ke juga makan dia barang. Banyak tak cukup seorang, ya. Dia orang sikit cukup ramai, pelik. Itu wali-wali punya kisah tadi. Kemudian antara karamah Syekh Raslan Ad-Dimishki ialah masyhur ialah menukar mana tanah menjadi emas dan perak. Dia ambil emas, dia ambil tanah, dia sekup, dia doa apum tu buka emas, ya, dia nak apa gitu ni. Diriwayatkan oleh Az-Zahabi bahawa Syekh Daud Ibnu Yahya Ibnu Daud Al-Hariri telah menyebut bahawa sekumpulan manusia telah mengkhabarkan kepada beliau bahawa ketika mana Syekh Raslan memasuki sebuah tempat ibadat, Syekh Abul Bayan telah mengirimkan emas
yang dibawa bersama orang sahabat beliau untuk melayani Syekh Raslan yang maknanya di bangunannya, maknanya dia bagi emas tu, ambil duit ni belanja untuk Syekh Ibn Raslan Ad-Dimishq Wali Besar. Kemudian suatu berkumpul bersama-sama sahabat Syekh Al-Bayan, Abul Bayan telah menunjukkan kepadanya satu surah, mana percakain yang digunakan untuk meletakkan duit ataupun emas tadi ditunjukkan. Maka Syekh Raslan berkata kepadanya, tidakkah malu Syekh kamu mengirimkan kepada aku, dia kata, benda ni tu. Syekh, kau tak malu ke bagi aku emas, dia kata. Walahal pada hamba Allah seorang apabila dia menunjukkan kepada benda sekitarnya, lalu aku akan bertukar menjadi emas. Padahal hamba Tuhan sebenarnya sekitar dia ni apa dia nak, tunjuk batu emas dia. Dia tunjuk pasir niat di emas dan ni kau kim gambar ni apa dia. Ya. Dan beliau menunjukkan dengan tangannya, maka utusan tersebut melihat tanah telah menjadi bertukar menjadi emas dan perak. Tu satu orang kan, dia tahu wali-wali punya keadaan begini, dia pergi jumpa satu syekh tarekat. Dia kata, Syekh, saya nak ikut jalan tarekat Syekh, boleh tak kalau kita berzikir tu pasir semua jadi emas? Dia kata, boleh. Dia Syekh pandai, dia tu uslub politik dia pandai. Boleh, ikutlah dia. Ikut dia dah terbukakan makrifat, macam nak jadi emas tak nak azan ni. Boleh tahu. Makrifat dia dapat terlebih daripada emas lagi. Di mana kalau kena kita, kalau otak kan zikir nak iman pula. Wah, kena balun bongkar kawan tu lagi. Ya, awal lagi dah bongkar lagi. Dia kata boleh, insya-Allah ikut jelah dia. Dia terbuka makrifat boleh tahu. Ya, emas boleh tak nak dah. Kemudian pulang dan bagi semula percakain kepada ni, pulang balik kata. Benda ni kau bawa kat aku apa tu? Wali-wali dia nak kita datang bawa apa? Qalbin salim, hati yang sejahtera, itu dia nak. Hati yang betul bulat nak ke Tuhan tu yang dia nak. Kau bawa duit buat apa ni banyak-banyak, aku tak bahagia tak apa gitu. Dia nak qalbi salim. Dia akan nak supaya dapat maknanya benda lebih mahal daripada apa? Itu makrifat yang khassah. Maka utusan tadi pun membalas, demi Allah aku tidak akan balik. Utusan yang dihantarkan tadi oleh Abul Bayan tadi kata, dah kami tak nak balik dah. Bahkan aku akan berkhidmat kepadamu sehingga mati. Terus dia tak balik sampai ke mati, dia khidmat kepada Syekh Ibn Raslan Ad-Dimishq seorang wali besar. Kemudian karya dia, setiap tokoh biasanya ada meninggalkan karangan karya dia semasa kecil ataupun besar, sama ada kecil ataupun besar. Ini tidak penting. Ya, buatangan peninggalan Syekh Raslan yang dikenal pasti adalah dalam bentuk risalah yang ringkas dia. Risalah di dalam ilmu tasawuf, risalah yang pernah disyarahkan oleh Syekh Alauddin Ali Ibn Sidq Al-Syafi'i antara ulama lain yang turut mensyarahkan risalah Syekh Raslan Ad-Dimishq ini adalah Syekh Imam Az-Zakaria Al-Ansari. Judul syarah beliau ialah Fathur Rahman yang kita pegang ni. Dan syarah Abdul Ghani Al-Nabusi, dia mensyarahkan risalah ni dengan judul dia apa? Khamrah Amra'ah Khamatul An Warinnah Al-An Al-Han. Dan satu lagi syarah Syekh Saleh Ibn Muhammad Ibn Abdullah Al-Adusni Al-Asyai, iaitu Al-Syafi'i, yang bertajuk Al-Fawaid Al-Jami'ah dan juga Wal Adwail Al-Lami'ah. Ada di antara sedikit berbeda dia. Kewafatan dia, Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi telah menyatakan di dalam kitab dia Tarikh beliau bahawa Syekh Ruslan atau Syekh Raslan ni meninggal selepas 540 Hijrah. Sekarang dah 1400 lebih. Dekat 100 tahun kan ni. Lama orang ni. Manakala As-Safdi menyebut kewafatan beliau wafat pada 560 Hijrah, sedikit ikhtilaf tadi lah. Dan Ibnu Al-Ammad dalam Syahzarat menukil daripada Al-Manawi bahawa Syekh Raslan meninggal wafat sebelum 700 Hijrah, lebih kurang kan lah. Dan Zarkali berpegang dengan pendapat ini. Saya menyatakan kewafatan beliau berlaku pada tahun 699 Hijrah. Pendapat pertama lebih kuat, mana 540. Walhasil tu ada kekhilafan sedikit tentang tarikh je lah.
tak ada apa. Kemudian makam beliau berdekatan dengan makam guru beliau, Syekh Abdul Amir, yang terletak di dalam kubah di depan Babut Tuma. Maka makam Syekh Ibn Raslan paling hadapan, duduk depan ni. Dia berdiri 3. Dan kubah Abu Amir, dan di tengahnya manakala makam Syekh Abdul Al-Majid, pembantu Syekh Raslan, adalah makam yang ketiga. Dia susun dekat itu. Itu di antara bila datang yang ringkas tentang seorang wali besar, ulama besar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah liman tafarrada bil wahdaniyah wa ta'azzaza bin nu'utir rabbaniyah, wassalatu wassalamu ala nabi wa ashabihi wa ala alihi wa hizbihi wa ba'd. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang ketunggalan, tafarrada biwahdaniyah, tunggal dengan sifat wahdaniyahnya. Maksudnya yang zat yang benar bersifat dengan wahdaniyah, tunggal dia ni. Dan dia bersifat dengan wahdaniyah, makna esa pada zat, sifat dan af'al dia. Mana semua nak bawa kepada tu, dan dia punya barati istilah nak tunjuk bahawa perbahasan dalam ini membahas masalah ketunggalan ketuhanan, tauhidul khas, yang termulia dengan sifat-sifat rabbaniyah, sifat-sifat ketuhanan. Selawat dan salam ke atas Nabi, para sahabatnya SAW dan para sahabatnya, ahli keluarga dan kumpulannya. Ada pun kemudian daripada itu, sebab dia pun mengucap basmalah, alhamdulillah, dan selawat dan salam kepada bagi salam. Fa inna ilmat tauhidi min asyrafil ulum. Fa innal ilmat tauhid, ilmu tauhid min asyrafil ulum, daripada semulia-mulia segala ilmu. Bal asyrafuha, bahkan yang paling mulia sekali, iaitu ilmu mengenal akan Allah. Di mana mungkin kita sembah kalau kita tidak kenal. Dan taraf pengenalan dan taraf kedapatan dalam makrifat bergantung kepada kedudukan makrifat ni. Ibadat tu jadi lebih sempurna bergantung dengan taraf makrifat dan tauhid di kepada Tuhan. Kalau tauhid awam, cara dia. Kesan rohani pun cara dia. Kalau naik atas lagi, maka dia punya rasa pun berbeza tuan ya. Tauhid dia ada dua, satu am, satu khas ya. Tapi kalau tauhid khas, dia mentauhidkan dengan bahawa tidak ada makhluk. Anna tauhidul haq yakunu billah la bi ghairihi. Wa ila yakunu salik kad asbata ma'ahu mawjudan, faman wahadallah bi aqli faqad wahada bid dalil wal isbat bi nafsi idrakan wa aqlan yudriku bi al adillah fayakunu asbata ma'ahu ghairu. Fatauhidul hakiki la yakunu illa billah la li annahu laisa ma'hu syai'. Itu beza dan tauhid hak yang sebenar apa? Ialah tauhid dia dengan Tuhan, la bi ghairi, dia tak ada dengan lain tadi. Wa illa ketidak yakunu salik itu asbata menetapkan ma'ahu maujudan. Kalau kita ikut tauhid am, kita mengenal Tuhan dengan adanya alam. Mana pandangan kita ke alam lagi? Faham tu? Kita mengambil dalil dengan alam dan kejadian. Bermakna kalbi kita masih lagi memandang kepada alam bermakhluk. Sufi tak ada, dia terus ni. Jadi paman wahadallah bi'aqlih, barang siapa mentauhidkan Tuhan dengan akal dia. Itu kita mengaji dalam ilmu usuluddin kan. Itu fardu ain tu kena lepas. Kalau tidak langsung ibadat kita kantor itu. Jadi paman wahada bidalil, siapa menetapkan ketuhanan Allah dengan menggunakan dalil, asbata li nafsi idrakan, dan dia isbat dia nampak bagi dia ada idrak, ada akal, maka adalah tauhid dia asbata ma'hu ghairu. Dia masih isbatkan ada benda lain dalam pandangan dia. Ada pun tauhid yang kita nak bahas ni, tauhid hakiki la yakun illa billah. Tidak ada dia melainkan dengan Allah dia. Li'annahu laisa ma'hu syai'. Kena bawa sana laisa ma'hu syai', tak ada satu pun serta dia. Itu baru tauhid pun. Tauhid makna segi pandangan, mereka mentauhid terus kepada Tuhan. Ini dia akan bincang sini.
Maka dia kata fa innal ilma tauhid min asyrafil ulum bal asyrafuha wa mimma ulifa fihi ar-risalatur raslaniyah lil imam al-arif billah Raslani ad-Dimishqi tayyaballahu sarahu wa ja'ala jannata ma'wahu walamma kanat min abda'i kitabin fil ilmi tauhidi sunnifah wa ajma'i mawdu'in fihi ala miqdari hajmiha ullifah istakhartu Allah ta'ala an ashrahaha syarhan yakhullu alfazaha wa yubayyinu muradaha wa sammaituhu bi fathir rahman syarah risalatul wali ruslan. Ini apa kata ni? Syekh Zakaria Al-Ansari. Matan dia tu dalam bracket. Yang luar tu Syekh Zakaria Al-Ansari. Maka sungguhnya ilmu tauhid dalam kalimah apa? Wahada yuwahidu tauhidan, mengesakan Tuhan tauhid. Dia merupakan sebahagian ilmu yang paling mulia sebab perbahasan dia terus kepada zat yang maha mulia. Itu maknanya, ya. Bila kita bahas pada zat yang maha mulia, maka ilmu pun jadi mulia. Bahkan ia yang paling mulia sebab tanpa tauhid tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab tu gerakan para Nabi Rasul pertama sekali apa? Gerakan tauhid, membenarkan akidah seseorang, makrifat dia dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Lepas tu ulama kata la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'budi. La tasihul ibadah, tidak sah ibadat, tak diterima illa bima'rifatil ma'bud, melainkan dikenal Tuhan yang disembah. Dia mesti kenal. Postman mesti kenal rumah yang hantar surat. Kalau postman tak turun baca surat, kat mana tak kan? Tong sampah masuk. Ya, kita suruh orang hantar barang, tulis nama, alamat. Dia tak dibaca. Nyawa benda ni dia paling turun sampah je. Ya, mana kalau kita nak hantar ibadat, sedangkan yang kita nak hantar pada zat yang maha mulia, Tuhan tu dia tak kenal, abarah je. Ya. Kita bukan menyembah nama, kita menyembah zat. Allah itu nama, dia menunjuk kepada zat. Isim, nama tu isim. Isim tu tunjuk pada musammah yang dinamakan. Apa dinama? Az-zat. Maka zat yang yatasib bersifat dengan kemuliaan, segala kesempurnaan, yang kita nak kenal. Bila kenal ada dua cara. Sana i'tikad, dia kenal dengan apa? Dalil wal burhan. Itu peringkat awam. Ada peringkat kedua, dia mengenal bizauq wal wijdan, syuhud wal ayan. Ini dibincang sini. Habis. Jadi kalau tak kenal yang pertama, jawab dia amal ditolak kan. Dia tak kenal Tuhan itu nama. Siapa dia tahu? Tuhan tak kenal. Antum kan? Sebab tu mengenal ada perkara yang sangat penting dalam awal-awal perjalanan makrifat kepada Allah Ta'ala. Habis. Jadi maka sungguhnya ilmu tauhid merupakan sebahagian ilmu yang paling mulia. Bukan ia, bahkan dia paling mulia ni. Sebahagian kitab yang dikarang mengenainya adalah Risalah Ar-Raslaniyah bagi Imamul Arif Billahi Ta'ala, ya, si Raslan ad-Dimishqi. Semoga Allah Ta'ala mendamaikan kuburnya dan menjadikan syurga sebagai tempat kembalinya tatkala ia antara kitab yang paling cantik dikarang mengenai ilmu tauhid mentauhid khas ni, dan tajuk yang paling lengkap mengenainya sekalipun nipis bentuknya. Ya, aku meminta pilihan terbaik daripada Ta'ala untuk meletakkan sebuah syarah yang merungkai lafaz-lafaznya dan menjelaskan maksudnya, serta aku namakan dia dengan Fathur Rahman Syarah Risalah Wari Arsalan. Ya, coba ni kalam siapa ni? Ni kalam Syekh Zakaria Al-Ansari. Lalu dia kata wa'lam. Dia bermasuk wa'lam annal ilmat tauhidi matlubun. Ketahui ilmu bahasa ilmu tauhid ialah matlub, dituntut secara wajib. Dalil qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wa huwa multazimun lintifa'i syirk. Ketahui ilmu bahasa ilmu tauhid adalah satu ilmu yang sangat dituntut, matlub. Allah SWT firman dalam ayat di atas, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ketahui ilmu.
wahai Muhammad SAW, dikitabkan pada Nabi dan semua pada kita lah. Fa'lam, apa makna fa'lam? Wajib kamu belajar sampai kamu mengetahui. Itu makna fa'lam. Makna didatangkan dengan sirah amar, lapas, maknanya arahan. Fa'lam, ayat Quran ni lalu kita buat zikirkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ayat Quran tu makna wajib kita mengetahui annahu al-hal wa sya'an, la ilaha illallah, tiada Tuhan, mana tiada yang bersifat dengan sifat ketuhanan melainkan Allah Ta'ala. Ya, mana kita tahu, maka tahu tu pecah. Tahu bila bil ilmi yakin, tahu dengan ainul yakin, tahu dengan hakul yakin. Ada peringkat-peringkat. Mengenal tu ada peringkat. Kenal tuan guru, kenal sekampung. Kenal orang ni, kenal sebelah rumah dia. Kalau kenal dia, saya anak dia. Oh, lagi kenal dalam rumah tu. Kalau tanya, saya bini dia, tu dalam bilik tu. Maknanya apa? Pengenalan dia berbeza-beza. Kenal tapi berbeza. Ada yang dekat, ada yang lagi dekat, dan seterusnya. Habis. Jadi sekarang tajuk pertama, pengenalan wajib adalah berdasarkan nas Quran. Jadi tauhid ini ialah mustalzimun lintifa'i syirki. Mana ia melazimi penafian syirik. Bermakna siapa yang bertauhid maka syirik ternafi pada diri dia. Siapa yang tidak bertauhid bermakna syirik lekat dekat diri dia. Tu jalan tu. Kalau dia tak ada tauhid dengan bahawa dia punya kalbi dia, hati akidah dia tidak mengiktikadkan ketuhanan Allah, maka syirik tu dia panggil syirkul jali, syirik yang terang, kafir terus. Dia tak kenal Tuhan tu, dia tidak berpegang dengan ketuhanan Allah, ataupun disyirikkan dengan yang lain, patung macam-macam. Yang kedua, yang tu dah selesai, bahawa dia maknanya ada akidah tentang ketuhanan Allah dan dia beriman. Maka dia pergi yang kedua pula, ialah tauhid dari sudut maknanya apa? Keperasanan dia tu. Ya, kalbi dia diperasan tak Tuhan tu Tuhan. Hati maknanya penerimaan dah ada. Ya, perasan tu kadang kurang perasan. Dia banyak perasan orang sebab hijab dia banyak. Ini nak selesaikan kan. Dia nak buang segala zan dengan Tuhan, ya, segala waham yang mendinding kalbi supaya jelas tauhid sebenar, iaitulah merasakan akan segala af'al Tuhan pada segala makhluk. Ini proses-proses yang dijalani supaya makrifat dia lebih tinggi dan menafikan syirik. Yang kedua dipanggil asyirkul asghar. Dan ketiga terus dia meletakkan kemantapan tawajuh kalbi dia tidak putus ke Tuhan. Maka dia dipanggil tauhid. Tauhid ini dipanggil tauhid khawasul khawas. Dia menolak akan asyirkul khafi, ya. Ketika kita bawa dipanggil golongan ni, golongan muwahhidina hakikatan, orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Ta'ala zahir dan batin ni. Baik, tauhid dia punya sifat dia apa? Mustalzimun lintifa'i syirki, melazimkan ternapinya syirik. Bila seorang bertauhid, mana syirik ternyah daripada kehidupan dia, ya, hilang. Kemudian pembahagian asyirku naw'ani. Syirik tu ada dua dia panggil. Zahirun jaliyun, satu lagi batinun khafiyun. Zahirun jaliyun waqad zakarahu ma'a aqsamihi al-Ghazali wa ghairuh. Wa batinun khafiyun wa huwa mastaulat alaihi an-nufus min al-aqwani fahujibat biha an talaqqil madad min alamil ghaib. Ya, pasara zalika syirkun khafiyun li mu'diha an hadratil qudsi bi syawahidil husn. Syirik ada dua jenis. Ya, syirik makna apa? Menduakan. Ya, mengiktikad bahawa ada satu lain setara dengan Tuhan. Itu syirik. Kalau dia tauhid satu je. Syirik ada dua jenis. Pertama dia panggil syirik yang nyata, zahir, jaliyun. Dan Imam Ghazali dan lain daripada ulama-ulama telah menyebut tentang jenis ini bersama bahagian-bahagian pecahan dia. Itu satu, syirik dipanggil al-jali, syirkul jali. Yang kedua, batin yang tersembunyi. Syirik tadi batinun khafiyun, dia tersembunyi, manakala tidak dicongkil betul dia tak nampak.
Dan ia adalah satu perkara yang terdiri daripada akuan. Ya. Mastawalat alihin nufus. Maknanya perkara yang terdiri daripada akuan, mana makhluk-makhluk ni yang dikuasai oleh nafsu-nafsu, maka terhijab ia akuan dengannya nafsu-nafsu daripada menerima kurniaan Tuhan pada Madad yang maha mengetahui perkara gaib. Ya. Jadi syirik yang khafi tersembunyi ini barang yang mengerasi akan dia oleh nafsu. Bila nafsu tidak dijaga, tidak ditundukkan, maka ketiga itu jadi jari daripada nafsu ni menguasai dia, atasnya nafsu daripada akuan. Akuan mana? Segala makhluk. Jadi maknanya pandangan dia tidak kepada Tuhan, dia dah lari kepada makhluk. Itu maksudnya. Dia nampak seolah-olah makhluk ni memberi, seolah makhluk ini boleh menyekat, seolah makhluk ni boleh mengurus, seolah makhluk boleh menentu. Ada benda-benda ni kalau tanya dia, ada stand dia tetap balik, tetap semua Tuhan. Tapi bila rasa dah lari-lari, dia merasakan seolah-olah ada yang lain, yang boleh memberi, yang boleh menyekat. Itu rasa, perasaan tu. Rasa ni yang nak buang, biar rasa dia terus dengan Tuhan. Itu maksudnya. Itu panggil zauk. Keperasaan rasa hati dengan makhluk disebabkan apa? Sebab dia tak menghadap Tuhan. Itu punca dia. Anta ma'al akwan ma'alam tu syahid al-muqawwin. Kamu serta makhluk, mana ditambat, tak boleh pergi makrifat, ya, selama kamu tidak menumpukan perhatian musyahadah kepada Allah. Kita lupa je pak dia lain kan, pusing. Itu sebab kena batai dengan zikir dia betul-betul tepat, jangan dipusing-pusing. Bahawa dia akan diberikan tauhid yang sebenar, ya, dan merasakan maknanya dia dengan Tuhannya. Maka hilanglah segala rasa nafsu tadi, akuan. Jadi bila dia istaulat alaihin nufus, menguasai atas dia oleh nafsu daripada akuan ni, nampak kan, maka pahujibat biha, maka dihijab dia daripada antalakil madad, ya, maka dia akan dihijab tu, maka daripada menerima akan madad tu bantuan, ya, daripada menerima kurniaan. Mana madad? Dalam perjalanan sufi, madad bantuan daripada Ta'ala, kurnia, madad, ya. Yang maha mengetahui. Madad daripada mana? Tuhan yang maha mengetahui. Maka ketiga itu baru jadi sara zalika syirk khafiyan, ya, seraya jadilah ia syirik yang tersembunyi. Jadilah demikian mana? Terdinding qalbi daripada mendapat madad disebabkan oleh berpalingnya hati dia kepada nafsu, yang sehingga menutup daripada memandang Allah. Maka jadilah ia syirkan khafiyan, syirik yang tersembunyi. Itu maksudnya, ya, faham tu? Itu makna syirik dia tidak nyata. Kalau pergi sembah batu berhala nampak. Sekarang dia tak sembah batu berhala, tapi syirik dia ada kat dalam, iaitu berpegang kepada diri dia, ya. Saya tak ada masalah kata, ya, sekarang ni okey lah kan. Ada mesti duit pun banyak kan, dalam bank tolak duit orang semua duit saya, betul. Nanti tunggu saya cerita dulu kan. Satu orang ni cakap cantik kan, tapi dalam tak perasan. Orang sufi perasan lah, ya. Ahli syariah dia tak perasan, kau tak betul. Dia kata anak ni alhamdulillah lah, dah pencen ni kan, dah duduk pondok kan, bagus tak? Bagus lah. Dia tak ada risau-risau sebab tiap-tiap bulan anak antau. Situ dia tak perasan. Tiap-tiap bulan anak dia hantar support, jadi saya pun tak ada fikir apalah. Jadi kalbi dia berpegang dengan anak, bukan dengan Tuhan. Dia tak perasan dah. Kalau sekali Zahid, bagus dia dah menghabiskan masa dia untuk ilmu. Rupa kalbi dia dengan makhluk, bukan dengan Tuhan. Jaga tu syirik khafi panggil, ya. Kalau anak dia mati, dia hidup tak? Hidup macam tu juga. Takkan anak dengan orang tu, anak dia mati, kita pun mati juga. Berat dia. Ya. Sekarang dia nak ungkai yang dalam tu, supaya jangan kita iktimad, bersandar, bergantung selain daripada Allah Ta'ala. Dia bawa tauhid ini dengan Tuhan, lepas tu dengan hati dengan makhluk, yang jadi hijab. Tu dia kata pahujibat biha anitalakil madad, maka dihijab dia daripada menyambut madad. Madad apa ni? Nur, futuhat yang Tuhan akan cempakkan, membersihkan makrifat dia.
Dia tak dapat, pada sangkut ke situ. Ya, ru'yatul khalq. Ya, memandang pada makhluk tadi. Mani'ah, dia menyekat. An syuhudi Rabbi, daripada syuhud akan Tuhan dia. Itu kena jaga tu. Sebab kadang-kadang kalau tak mengaji, ilmu tak sabab, dia nampak kan. Nampak dia. Dah bagus, dia cantik kan. Terus kata, man lam yataghalghal bihadhil ulum mata musiran alal kabair wa huwa la ya'lam. Siapa tidak mendalami dan menteliti ilmu perjalanan dalaman kita dengan Tuhan ni, maka dia mati dalam mengekalkan dosa yang besar-besar. Wa huwa la ya'lam, padahal dia tak perasan. Kan? Dia tengok zahir, oh, bagus, elok, rupa hati pada lain. Ya, bukan bersandar Tuhan, dia bersandar ke anak dia. Allah, kita macam tu juga. Sampai kadang-kadang dah terkeluar ke mulut kita, mesti ada keyakinan diri. Baba dan terang, kau yakin al-yakinu billah la bi anfusihim, bukan dengan diri kamu. Sebab apa dia yakin diri dia? Sebab dia tak kenal Tuhan. Dia nampak duit semua dah ada, apa dah risau? Badan sihat, apa dah risau? Kali hentak COVID semua tergulik. Melaung satu dunia, Tuhan hantar ke serangga kecil kan, mengelupur-ngelupur kan. Dia tahu tu belum benam dalam neraka ni, baru kena sikit dia hantar ya. Dia temberang lebih tu. Tengok Jepun budak pendek kami temberang lagi kan. Masa tsunami kena dekat mana Aceh kan, kita akan bina satu alat pengesan, alat-alat dia macam tin susu kena hentak bong. Melambung habis. Dia tunjuk dalam gambar. Alat tu dia kata alat-alat dekat habis, menjadi macam tong susu habis, tin susu melambung. Kau nak lawan dengan Tuhan? Mau dah. Ya, dia gam sekali, dia tajalikan dia punya kahar gam habis datang tu. Allah. Selain jadi ia syirik mana ni? Syirik khafi ni, ya. Yang tersembunyi itu mana khafi? Itu dipanggil dengan mana? Syirkan khafiyan. Sebab apa dia datang? Tengok tu. Kita baca, faham betul-betul makna di dalam tu ni. Ya. Libu'dihi. Sebab jadi syirik api sebab apa? Libu'dihi, kerana jauhnya kalbi dia dengan Tuhan. Tu pun je. Sebab tu kena rapatkan kalbi dengan Allah bagi mengelakkan syirik ni. Bila hati rapat dengan apa dia rapat? Bizik wa tawajjuh wal muraqabah. Bila dia rapat, baru dia tak kena syirik ni. Bila dia tak rapat, dia renggang. Bila renggang jauh, dia nampak benda lain. Akhirnya pegang dengan benda lain, habis tak nampak Tuhan. Tu dia. Sebab tu kata libu'dihi an hadratil kursi. Kena jauh dia daripada hadrat kursi. Kursi makna apa? Suci. Makna dia jauh daripada hadrah, mensucikan pandangan kalbi dia kepada tauhid khas. Ya, faham betul tu. Tauhid am dibina je kan. Dibina je pegangan akidah. Dengan bahawa dia terbeza, dia bukan orang yang kafir, bukan orang yang menyembah pada Rasul, tapi ke depan lagi satu lagi apa? Suasana pembawaan hidup dia ada lagi. Akidah dia, tapi perjalanan kalbi dia dah pergi tempat lain. Yang masih memandang diri dia. Yang golongan ni yang masuk neraka keluar balik ni tu. Golongan yang masuk neraka keluar balik ialah orang yang hanya bertauhid am. Tauhid am ada, usul dia mengaji, dia yakin ada akidah. Yang bahawa dia mati tak ada kufur. Tapi dia jadi lalai sebab apa? Dia tak ada benda ni. Tauhid khas tak ada. Pendekatan diri dengan Tuhan tak ada. Maka dia lalai. Bila lalai, syaitan sambau, dia nak sambau, dia leka habis tenggelam. Ya. Jadi banyaklah mungkar dosa dia lakukan bila punca kalbi dia jauh dari Allah. Dia kalbi jauh dari Tuhan, dia tak ada kemesraan dengan Allah. Itu penting. Bila kemesraan dia dengan Tuhan tak ada, sifat mesra tu dah lari pada makhluk. Hari ni mesra dengan nafsu, dia mesra dengan habislah. Itu yang pun terjebak. Tapi akidah masih ada. Bila dia mati, akidah kekal. Akidah dia masih ada, menyebabkan dia tak kekal dalam neraka. Dia akan keluar balik. Tapi kalau akidah tak ada, itu kekal terus. Ada pun orang yang duduk dalam makamil musyahadah, syuhud ni, tak. Dia qalbi dia sentiasa dengan Allah Ta'ala. Yang kalau mati ni, dia yadkhulunal jannah bighairi hisab. Dia masuk syurga tanpa hisab. Sebab dia ada syahadah batinah. Ya, syahid batin. Dia syahid zahir pun dah masuk syurga tanpa hisab kan. Syahid zahir yang mati dalam medan kan, dia yadkhulunal jannah bighairi hisab, masuk syurga tanpa hisab, tu syahid zahir. Adapun syahid batin musyahadah, tu lagi tinggi. Ya, dua-dua ni lepas kita kena hisab. Tu. Tapi masalah dia di ujung umur duduk mana kita tak tahu. Ujung umur tu kita duduk kat mana kan. Kadang-kadang dia cantik awal, ujung dia pusing mana. Ada yang awal tu, di akhir dia naik pun ada juga. Macam-macam tuan jadi kan.
Jadi oleh kerana itu akhir umur kita tak tahu, bermakna apa? Kita makin saim, kena makin kuat memberi penumpuan. Sebab makin lain umur kita makin dekat dengan garis penamat. Ada maksudnya. Ya. Dia makin dekat lagi kita kena jaga tuan, supaya dia tetap agar dibalik dengan radhiyallahu anhum warḍan. Tapi dari rida Tuhan datang, tengok ayat ni. Radhiyallahu, rida Tuhan datang dulu. Baulah waradu anhu, bau mereka rida. Mana apa? Pemberian dari Tuhan dulu. Kalau Tuhan tak reda, Tuhan tak beri, tak dapat kan. Sebab kena banyak pusing amal saleh kena banyak. Sebab inna rahmatallahi qaribun minal muslimin, rahmat Tuhan itu memihak kepada orang yang melakukan amal saleh. Dan amal saleh ada zahir, ada batin. Yang paling besar tadi yang batin dalam itu makrifat betul dengan Tuhan dan tawajuh hati dia sentiasa dengan Tuhan. Sebab dia kata limu'dihi an hadratil kursi. Sebab jauh daripada hadrat kursi, bisyawahidil husni, dengan apa? Penyaksian yang indah, iaitu musyahadah apabila berlaku, insya-Allah terbuka benda itu. Di jalan musyahadah naklah cari untuk membina tauhid yang khas dengan Allah Taala, ya. Maka seterusnya waqad zakaru al-muallif biqaulihi kulluka syirkun khafiyun. Kalau baca dalam matan ni tengok dulu. Kulluka, sekalian engkau, syirkun khafiyun, syirik khafi. Dia pukul lagi. Ya, kita pandang diri kita, dia syirik khafi panggil. Mana syirik yang menyebabkan apa? Yang tersembunyi, syirik mana apa? Kamu dah nampak dia. Kita pandang terus ke dia. Dalam perjalanan ni, dia tak nak dalam kita, kalbi kita pandang benda lain. Terus ke dia saja. Itu panggil tunggal. Yang menunggalkan dalam syuhud dan pandangan. Atau dia akan selamat. Ya. Kemudian, waqad zakarahu mu'alif ilahi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Banyak tak ada kita Betul stay lah. Anak dah minta izin dengan tuan. Boleh dia. Anak order Pahang jauh. Kat kedai tak jual ni. Tak ada jual kedai. Ustaz Hasan dia terjemah tu dia bang. Orang order banyak. Dah. Okey. Allah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih. Minum air. Ya Karim.